Ada orang sekarang dia petikai Imam Syafi'i. Dia kata, siapa dia Imam Syafi'i nak bercakap soal hadis? Wa balaghana annahu kana yuqal. Oh, sesungguhnya telah sampai kepadaku hadis-hadis. Siapa Imam Syafi'i dalam bidang hadis? Kepada mereka ni kita nak memberikan nasihat. Imam Syafi'i ni bukan Haji Syafi'i duduk belakang rumah awak, tak. Imam Syafi'i ni ulama besar. Imam Syafi'i ni masuk dalam kategori ulama al-hakim. Ulama al-hakim ni ulama yang menguasai seluruh ilmu hadis, termasuk ta'dil dan tajrih bagi perawi hadis yang dihafal. Berapakah hadis yang dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i? Dia hafal lebih daripada 300,000 hadis, termasuk dengan sanad yang lengkap. Bayangkan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi hak tak buat mazhab tu pun berapa hadis dia hafal. Imam Abu Zur'ah ahfazu mi'ata alfa hadisin kama yahfazul insan qul huwallahu ahad wa fil mudzakarati 300 alfi hadis. Saya sendiri, kata Abu Zur'ah, hafal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma inna asbahna nashhiduka wa nashhidu hamlata arshika wa malaikatika wa jami'i khalqika innaka antallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil, pengacara majlis. Yang saya hormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Sultan Muhammad II Teliput Kota Baru, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, adik kakak sekalian, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini. Seterusnya kita dapat bertatap muka untuk tazkirah ringkas berkenaan tentang apakah waktu-waktu yang sangat mustajab kalau dipanjatkan doa. Hadirin hadirat sekalian, doa ini benda hak amalan setiap manusia. Tak kira orang tu orang baik, hatta orang jahat sekalipun. Tidak ada manusia yang tidak berdoa. Perampok pun berdoa, pencuri pun berdoa. Orang nak merampok, dia pun berdoa. Apa doa dia? Minta-minta polis tak datang. Semoga malam ni tuan rumah tak bangun. Itu doa dia. Semua orang berdoa. Sebab itu doa ini adalah rahsia untuk mendapat segala yang diingini. Baik itulah keboduri yang memulia raja-raja Melayu di negara kita ini umurnya panjang-panjang. Apa sebab? Kerana doa. Dia didoakan. Saya ingat di Kelantan pun sama, setiap minggu didoakan oleh rakyat jelata, panjang umur, kekal kora, memerintah, bersemayam di singgasana tahta ke. Kita berdoa tiap-tiap minggu.
Sebab itu doa ini mustahab. Tetapi doa ini dia ada juga teknik-teknik dia supaya dia dapat dimustajabkan. Hingga kan para ulama kaji hadis-hadis Nabi berapa banyak, supaya hadis-hadis ini menjadi panduan masa mana hak sesuai sekali kita nak bacakan doa. Sebab doa ni kata ulama, dia memang ada waktu-waktu khas sebenarnya. Dia tidak koksi-koksi juga. Dia ada momen-momen tertentu yang kalau kita boleh dapat momen itu, lagi cepat dia punya lulus dia. Ada satu nasihat yang pernah diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitab dalam kitab Salah Al-Aidain, bersurat 264, terkenal kata-kata dia. Wa balaghana annahu kana yuqal inna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin, fi lailatul jumu'ati wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awal lailah min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban. Kata Imam Syafi'i, telah sampai kepadaku hadis-hadis yang banyak yang mengatakan sesungguhnya doa itu sangat mustajab pada 5 malam. Artinya ada momen dia. Pertama malam Jumaat, kedua malam raya haji, yang ketiga malam raya puasa, yang keempat malam pada pertama bulan Rejab, dan yang kelima malam nisfu Sya'ban. Benda ni Imam Syafi'i dah kaji, dan benda ni sabit dengan hadis daripada Ibnu Umar, 5 layalin la yuraddu fihinna du'a, lailatul jumu'ah wa awal lailah min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul Aid wa lailatul Nahri. Itu kalau hadis daripada Ibnu Umar, Nabi sebut malam Jumaat, 1 Rejab, nisfu Sya'ban, malam raya, hadis Baihaqi. Ada orang sekarang dia petikai Imam Syafi'i. Dia kata, siapa dia Imam Syafi'i nak bercakap soal hadis? Wa balaghana annahu kana yuqal. Oh, sesungguhnya telah sampai kepadaku hadis-hadis. Siapa Imam Syafi'i dalam bidang hadis? Kepada mereka ni kita nak memberikan nasihat. Imam Syafi'i ni bukan Haji Syafi'i duduk belakang rumah awak, tak. Imam Syafi'i ni ulama besar. Imam Syafi'i ni masuk dalam kategori ulama al-hakim. Ulama al-hakim ni ulama yang menguasai seluruh ilmu hadis, termasuk ta'dil dan tajrih bagi perawi hadis yang dihafal. Berapakah hadis yang dihafal oleh Imam Asy-Syafi'i? Dia hafal lebih daripada 300,000 hadis, termasuk dengan sanad yang lengkap. Bayangkan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, hak tak buat mazhab tu pun, berapa hadis dia hafal? Imam Abu Zur'ah, ahfazu 100,000 hadisin kama yahfazul insan qul huwallahu ahad wa fil mudzakarati 300,000 hadis. Saya sendiri, kata Abu Zur'ah, hafal 200,000 hadis. Imam Abu Zur'ah hafal 200,000 hadis. Orangnya terror betul, ustaz hafal 200,000. Oh, saya hafal macam orang hafal kama yahfazul insan qul huwallahu ahad, macam orang hafal qul huwallahu saja. Ini ulama yang tak ada mazhab 200,000. Ulama bukan tak ada mazhab, tak buat mazhab. Maka kalau hak tak buat mazhab pun 200,000, bayangkan Imam Syafi'i hak ada mazhab, kau banyak lagi lah. Selain pada Imam Syafi'i, yang duduk dalam kategori Al-Hakim ni siapa je? Malik bin Dinar. Siapa lagi? Al-Hakim An-Naisaburi, Al-Lais bin Sa'ad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi. Dia ulama ni, kita bahagi ke ilmu dia. Kalau dalam bidang hadis, pertama kita panggil Al-Hafiz. Ni dia terbalik dengan negara kita. Negara kita Al-Hafiz ni orang hafal Quran. Di kalangan ulama, ukurannya bukan hafal Quran, sebab ulama semua hafal Quran. Ukuran terror tak terror dia bab hadis. Jadi imam ulama yang dipanggil Al-Hafiz, tuan-tuan selalu sebut nama ulama Al-Hafiz, Al-Hafiz, Al-Hafiz. Dia menghafal berapa hadis? Minimum 100,000. Baru boleh guna Al-Hafiz. Sebab itu budak kita kalau hafal Quran di Malaysia 30 juzuk Al-Hafiz, di Mesir tak guna dah Al-Hafiz, takut kena tanya hadis. Sebab
gelaran Al-Hafiz, awak apa 100,000. Siapa ulama yang duduk Al-Hafiz? Imam Al-Baihaqi, Imam As-Suyuti, Imam Khatib Al-Baghdadi, Imam Az-Zahabi. Ini bukan kaleng-kaleng ulama. Tapi itu yang Al-Hafiz. Dia ada lagi panggil Al-Hujjah. Lain pula. Al-Hujjah ini dia hafal tak kurang daripada, banyak lagi daripada Al-Hafiz. Dia tidak kurang daripada 300,000 hadis. Tak boleh kurang daripada itu. Contohnya Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Ad-Darimi, Imam At-Tabrani. Itu antara contoh. Atas sikit lagi Al-Hakim. Atas lagi level paling tinggi Amirul Mukminin fil hadis. Orang lagi tinggi. Antaranya Syu'bah bin Hajjaj, ataupun Sufyan Ats-Tsauri, ataupun Ishaq bin Rawahai, ataupun Ahmad bin Hanbal. Termasuklah juga Imam Bukhari, Ad-Daraqutni, dan kalangan mutaakhirin pun ada, iaitu Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi ini ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, ini bukan kaleng-kaleng ulama. Maka kepada orang muda, bila dengar Imam Syafi'i kata wa balagha annahu yaqal, oh telah sampai pada hadis. Siapa Imam Syafi'i? Bukan saudara awak ni. Ini ulama apa 100,000 hadis. Dia dah kaji banyak hadis. Dia mengatakan ada 5 waktu yang mustajab pada pemerhatian aku. Maka kata dia, wa ana astahibbu kullu ma hakaitu fi hazil layali min ghairi an yakuna fardhan. Dan aku menganggap mustahab, dianjurkan amalan-amalan soleh dilakukan pada malam-malam itu selain daripada amalan fardu yang biasa dilakukan. Baik, apakah waktu-waktu yang sangat bagus berdoa? Nombor 1 sekali kata ulama, setiap akhir salat, iaitu sebelum memberi salam. Tadi kita sembahyang subuh, baca tahiyat fil alamin innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum beri salam itu adalah sangat mustajab berdoa. Jawfal lailil akhir wa duburis salawatil maktubat. Ketika Abu Umamah Al-Bahili, dia cerita ada orang tanya kepada Nabi, ya Rasul, masa bilakah Tuhan paling dengar doa seorang hambanya? Jawfal lailil akhir wa duburis salawatil maktubat. Doa yang dibacakan di tengah malam dan yang dibacakan di akhir solat fardu. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan juga An-Nasa'i dalam Al-Kubra. Para ulama ada khilaf lah tentang yang dimaksudkan perkataan duburas salawati. Apakah yang dimaksudkan duburas salawati ini? Tapi umumnya mereka bahas adakah sebelum salam ataupun selepas salam. Kita pun bacalah perbahasannya, didapati ramai yang mengatakan sebelum salam. Jadi kita lepas fil alamin innaka hamidum majid, sebelum beri salam bacalah dulu apa doa-doa. Soalannya, nak baca doa apa? Doa lulus SPM, doa minta lulus beli tanah? Tak. Doanya adalah sabit dengan panduan hadis. Nabi suruh doa minta lindung dari fitnah Dajjal. Artinya ada doa spesifik. Boleh nak doa benda lain, tapi kita ittiba' sunnah. Ikut sunnahnya, Nabi doa minta jauh daripada Dajjal. Sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga ada juga Nasa'i, semua ambil daripada Aisyah. Aisyah cerita tak tinggal baca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjali. Ya Allah, jauhkan aku daripada siksa kubur dan juga fitnah Dajjal, fitnah Masih ad-Dajjal. Sama juga dalam hadis daripada Abu Hurairah, juga benda yang sama. Nabi doa minta jauh daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjali. Begitu mustahaknya membacakan doa ini. Terkenallah ada satu orang tokoh di dalam Sahih Muslim, bab al-masajid wa mawadhi'us shalah, bab at-ta'awuz min azabil qabri wa min azabi jahannam. Imam Nawawi juga ada sarahkan satu peristiwa pernah berlaku kepada Imam Tawus. Imam Tawus ni salah seorang daripada tokoh tabi'in yang terkenal.
Dia tak pernah jumpa Nabi, tapi dia pernah bertemu dengan 50 sahabat Nabi. Jadi dia berguru dengan sahabat-sahabat Nabi. Terkenal di dalam sejarah orang yang buat haji sebanyak 40 kali. Dan dia rasa semua hajinya tu tak dapat haji mabrur pun. Dia ni tawaduk semua. Kita baru pergi haji sekali rasa masuk surga dah. Dia 40 kali dia haji. Dia rasa Allah jauh lagi. Dia orang tawaduk. Dan dia antara orang yang terkenal mustajab doanya. Kata Ibn Uyainah ada 3 orang yang menjauhi penguasa dan sangat mustajab doanya. Salah seorangnya adalah Tawus, ada lagi As-Sawri dan ramai lagi lah. Mereka ni menjauhi penguasa, jenis tak mengikut orang besar. Dia tasawuf sikit lah. Jadi Imam Tawus ni, dia anak dia kalau lepas semayang, dia akan tanya anak dia, awak baca tak tadi dalam tahiyat doa jauh pada Dajjal? Orang lupa ya. Lupa, ulang balik semayang. Dia suruh ulang balik semayang, bukan lupa baca Fatihah. Lupa baca doa minta jauh daripada Dajjal. Apa sebab? Kerana fitnah ataupun cubaan yang ditimbulkan oleh Dajjal nanti adalah seberat-berat ujian yang akan kita hadapi. Paling berat ujian, tak dapat digambarkan sehingga Nabi suruh doa. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'a khalqun akbar minad Dajjal. Tidak ada satu makhluk pun sejak diciptakan Adam sampailah kiamat yang fitnahnya lebih teruk daripada Dajjal. Ini hadis riwayat Muslim. Ini dah banyak sangat Nabi beri amaran pada kita. Hati-hatilah dengan kedatangan Dajjal. Caranya adalah mesti baca doa jauh daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni banyak tuan-tuan. Antaranya sekali Nabi bagi pesan, Dajjal ni esok pengikut dia, majoriti dia adalah wanita. Majoriti pengikut Dajjal adalah wanita. Sebagaimana hadis daripada Umar Al-Khattab, yanzilud Dajjal fi hadhihi sabghati mirqana fayakunu aktsar ma yakhruju ilaihi an-nisa. Bila Dajjal turun, kata Nabi, hak paling ramai mengikutnya adalah wanita. Sahabat-sahabat yang mendengar kata, teruk sangat ke mereka nak mengikut? Hatta inna rajula yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayusiquha ribata mahafatan an takhruj ilaihi. Begitu teruknya ketika itu sehinggakan orang laki-laki setiap kali keluar, macam kita pergi masjid ni, akan lorat nak balik. Sebab khawatir orang-orang perempuan yang ada di rumah sibuk nak cari Dajjal. Sehingga kan kata Nabi, yarji' ila hamimih wa ila ummati wa ibnati wa ukhti wa ammati. Sehingga kan kita berlari cari mana mak kita, isteri kita, adik perempuan kita, kakak kita, anak-anak perempuan kita. Fayusiquha ribata, kita ikat di tiang, terpaksa ikat, makhafata an takhruj ilaihi, kerana mereka memang nak keluar pergi jumpa Dajjal. Kita terpaksa pergi DIY, lu beli siap dah rantai, kunci siap-siap. Berat tuan-tuan. Hadis ni dalam Musnad Imam Ahmad dan ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir. Mana bukan reka-reka ni. Begitu beratnya ujian Dajjal. Sehingga kan Nabi pernah sebut, man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu. Nanti kalau kamu mendengar Dajjal dah mari, jangan pergi, kata Nabi. Jangan pergi. Macam kita di Malaysia ni kan, netizen kan suka mengkaji. Dia suka buat kajian, busybody, hal rumah tangga orang, dia korek rahsia, cari sana, cari sini. Bab Dajjal Nabi kata, mu jangan busybody. Fawallahi inna rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yub'azu bihi minasyubhat aw lima yub'azu bihi minasyubhat. Demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya ada orang nanti dia dengar Dajjal mari, dia pun confident nak pergi jumpa atau nak pergi tengok, sebab dia menganggap dirinya itu yahsabu annahu mu'min. Dia berasa iman dia kuat. Jangan risau ustaz, saya iman kuat.
Saya tak tinggal main subuh jemaah, insya-Allah iman saya mantap. Dia pun pergi. Tapi kata Nabi, hak tu paling kuat mengikut Dajjal. Nanti kamu akan terikut dengan Dajjal, mengikut banyak syubhat yang dilakukan oleh Dajjal. Wallahu alam, kita pun tak dapat gambaran jelas apa rupa Dajjal dalam bentuk K-pop Korea ke, dalam bentuk, kita tak tahu apakah rupanya. Tapi bila disebutkan perempuan ramai ikut sehingga korang kuat iman pun jadi terikut, maka kita kena doa lah supaya jangan kena fitnah Dajjal. Jangan kena fitnah. Ingat tuan-tuan, Dajjal nanti Nabi tak suruh cari, Nabi suruh kita berlindung daripadanya. Antaranya baca surah Al-Kahfi, banyakkan baca doa dalam semayang. Nabi tak suruh kaji. Netizen ni disuka kaji, tak suruh benda gitu. Kaji siang malam duduk mana Dajjal muncul, daripada mana, tengok Google Map. Nabi tak suruh buat kerjaan gitu. Oh ni IDL Israel ni rasa jahat, inilah Dajjal. Kaji buat apa? Doa minta lindung sudah. Sebagaimana surah Al-Kahfi itu adalah pelajaran Nabi nak tunjukkan Al-Kahfi ni orang hak berlindung dalam gua. Dia tak pergi melawan, dia tak melawan kezaliman zaman itu. Dia pergi berlindung, memberi satu isyarat, Dajjal mari nanti mu jangan pergi lawan, berlindung. Mungkin ada hak semangat, veteran komando 69 komando UTK semangat, Ustaz mana Dajjal, saya nak kekoh kepala dia. Kita ahli-ahli komando ni semangat ni, veteran. Tak payahlah Tuan Haji, nak buat apa cari Dajjal, kami nak bunuh Dajjal. Berhaji tak payahlah sibuk-sibuk. Apa sebab? Yang akan bunuh Dajjal nanti ada dah nama dia. Siapa dia? Nabi Isa. Nabi Isa AS. Pakcik nama Haji Isa, tak layak lagi, dia Nabi Isa. Jadi tak kira UTK ke 69 komando ke, tak masuk senarai. Jadi baca doa minta jauh Dajjal ketika akhir waktu semayang, sebelum memberi salam. Baca dalam bahasa Arab, jangan baca bahasa Melayu, batal semayang. Itu satu. Yang kedua, masa mana hak sangat mustajab berdoa. Nabi sebut ada satu waktu pada malam hari. Makna malam, start pada maghrib nak nyampai ke subuh, ada momen tertentu sangat mustajab berdoa. Inna fi laili la sa'atan wa la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dhalika kulla lailah. Nabi sebut pada waktu malam ada satu waktu yang kalau kamu minta dengan Allah perkara dunia atau perkara akhirat pasti dimustajabkan, dan ianya berlaku pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Jadi malam banyakkan doa. Itu yang kedua. Yang ketiga, masa mana mustajab doa? Ketika terbangun di waktu malam. Kita tidur tersedar pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, tak kira lah sedar kerana sejuk ke, sedar kerana bising ke, sedar kerana nak buang air, apa saja tersedar. Kita tersedar, maka situ adalah sangat mustajab berdoa. Kata Nabi, siapa hak tidur kemudian terjaga tengah malam, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia sambung pula Allahumma gfirli, dia bacalah minta ampun, doa macam-macam. Maka kalau dia berdoa itu nescaya dikabulkan semua permintaannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi tersedar di tengah malam. Ada juga ulama yang menambahkan tidur yang dimaksudkan terjaga jadi mustajab itu adalah tidur yang dimulakan dengan berwuduk. Lain pula ada huraian tambahan lah. Artinya sebelum tidur ambil air semayang dulu. Hak ni payah nak buat kecuali orang hak fikir nak cari fadilat ganjaran kehidupan satu lagi lah, alam kubur, alam akhirat.
dia akan nak berwuduk sebelum tidur. Tidur berwuduk ni memang banyak manfaat. Imam Ibn Hibban dia ada bawakan riwayat daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, man bata tahiran bata fi sya'rihi malakun. Siapa tidur dalam keadaan berwuduk, nanti akan ada malaikat tercokoh duk kat kepala kita. Malaikat rahmat lah, bukan malaikat maut. Dah kalau malaikat maut tak tidur kita. Dan dia akan sentiasa duduk di kepala kita, fala yastaiqazu illa qala al malak. Dan selagi kita tak bangun tidur, malaikat hak duduk di kepala kita tu berdoa, Allahumma ghfir li ibadika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang hak tidur ni kerana dia tidur dalam keadaan berwuduk. Dia ulang doa tu sampai kita bangun. Ni fadilat tidur ada wuduk. Macam tuan-tuan sekarang dengar ceramah sambil tidur. Fadil ni memang malaikat doa betul ni. Dalam wuduk, dalam masjid, iktikaf, dengar ceramah, rasa 3-4 malaikat doa ke tuan-tuan. Teruskan, tak ada masalah. Tidur, tak ada masalah. Tidur, tak ada masalah. Besar fadilat tidur berwuduk macam kita sekarang. Memang besar fadilat. Apalagi waktu-waktu hak mustajab kalau berdoa. Satu waktu pada hari Jumaat. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslimun qa'imun yusalli yas'alullah khairan illa a'tahu iyyahu wa qala biyadihi yuqalliluha yuzahiduha. Nabi cerita pada hari Jumaat ada satu waktu sangat mustajab berdoa. Kalau bertepatan waktu tu dengan doa, pasti akan dimustajabkan. Dan Nabi memberi isyarat biyadihi wa qala biyadihi. Nabi tunjukkan tangannya, yuqalliluha. Waktunya itu singkat saja, kata Nabi. Mana Nabi wallahu alam bentuk isyarat macam mana, tapi dia tunjuk waktu tu pendek saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama berbeza pendapat tentang makna hadis ini. Dalam kitab Al-Minhaj ada dibahaskan panjang lebar lah perbahasannya. Ada yang mengatakan waktunya ketika khatib masuk masjid. Waktu khatib jangan mari awal sangat masjid hari Jumaat. Khatib dia kena mari ngelah-ngelah. Sebab kalau khatib dah mari awal, tuan-tuan hak mari lewat tak ada markah. Markah ada dapat telur saja. Kalau nak dapat unta kena mari sebelum khatib. Jadi khatib jangan awal nak mari, duduk rumah dulu, relax dulu, tunggu isyarat baru mari. Baru orang lain akan dapat pahala. Ini kalau nak berkongsi fadilat. Ada yang mengatakan waktunya itu adalah daripada terbit fajar sampai terbit matahari. Banyak orang syarahnya daripada ulama. Tetapi yang lebih, pendapat yang lebih ramai mengatakan yang dimaksudkan waktu mustajab hari Jumaat ni pendapat ramai, iaitu lepas sembahyang Asar. Ini agak pelik bagi kita. Bagi kita bunyi pelik lah, apa hari Jumaat lepas Asar. Sebab ada huraiannya. Ini berdasarkan hadis juga. Mereka pegang kepada satu hadis, yaumul jum'ati sanata asyrata sa'atan la yujadu fiha abdun muslimun yas'adullah syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhirus sa'ati ba'dal asri. Ada hadis yang lain pula Nabi sebut hari Jumaat ada 12 jam waktu siang. Di antara waktu itu ada waktu yang seorang hamba pun dia kalau mohon pada Allah, Allah kabulkan. Dan waktunya itu adalah di akhir waktu selepas Asar. Jadi kita pegang hari Jumaat lepas Asar banyakkan berdoa. Momen itu. Apa lagi? Waktu-waktu yang mustajab berdoa. Ketika turun hujan. Ini masa hujan, tuan-tuan rugi tak doa. Kita duduk Pantai Timur, hujan sama, jadi kita tak berasa hujan tu sebagai rahmat. Dalam hadis daripada Sahal bin Sa'ad disebutkan, sintani la turaddani ad-du'a indan nida'i wa tahtal matari. Ada dua doa kata Nabi tidak tertolak. Pertama sekali doa masa azan. Bila tengah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, doa. Sambil dia azan, sambil kita berdoa.
Baik itu orang marah kalau bercakap masa doa, bukan marah dia bercakap, marah kerana dia tak gunakan percakapan itu sebagai doa. Kan kita sembang je awak masa orang azan. Bila orang suruh berhenti cakap, mana ada dalil? Okey, tak apalah, kita bukan nak kelahi bab dalil, kita nak kelahi bab awak rugi. Cakap benda bisnes benda rugi. Baik doa bisnes. Ya Allah, jadikanlah perniagaan aku bagus gini. Sebab momen itu an-nida, Nabi sebut ketika azan mustajab berdoa. Dia tak boleh cakap bila dengar Quran. Pasal Quran tak boleh cakap. Azan boleh berdoa. Bercakap tu bukanlah kata boleh cakap, boleh berdoa. Yang kedua Nabi sebut adalah ketika turunnya hujan. Hadis riwayat Al-Hakim. Baik itu orang kita dia tidak berapa appreciate hujan. Orang Arab dia sangat jaga sangat waktu berdoa masa hujan, sebab dia tahu hujan ini benda hak rare berlaku. Saya dulu masa ngaji di Mesir, ada sekali tu madah memang susah lah mantik ni dia payah, dia ilmu falsafah kan, ilmu berujah. Kambing berkaki empat, meja berkaki empat, meja dengan kambing adalah sama. Falsafah. Macam mana kambing dengan meja sama? Tu falsafah. Jadi kita pun jadi macam jadi ahli fikir, pening. Memang susah subjek mantik. Hari tu memang pergilah periksa. Tengah-tengah periksa hujan. Bila hujan dalam dewan periksa tu, hujan tu di luar. Budak pelajar Arab bangun keluar dewan, termasuk pengawas peperiksaan. Keluar lagi doa. Hak tinggal dalam dewan periksa budak Malaysia, budak petani, budak Thailand, budak Indonesia, Brunei. Hak jenis dah biasa sangat dengan hujan. Arab semua keluar, semua doa. Allah. Kita dalam jadi pelik. Kenapa dia semua pergi berlari keluar? Jadi bayang dewan peperiksaan kosong, tinggal budak-budak Nusantara, Asia Tenggara. Jadi ini seolah-olah memberi peluang pada kami untuk berbincang. Paksa. Jadi tidak niru bincang. Dia bukan jawapan objektif, kan susah menjawab dia. Borak gitu. Borak. Alhamdulillah lulus jugalah sampai ke hujan. Barangkali doa siapa-siapa ke hujan. Jangan main hujan ni. Itu orang Arab datang Malaysia suka sangat. Hari hujan buka tingkat ulu kepala. Suka nak main hujan. Bagi dia rahmah barakah. Baik itu Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni dia cerita pasal hujan. Utlubu istajabati doa inda salah. So cerita tentang antara tempat hak paling mustajab nak doa inda iltiqa' juyush, ketika bertembung dua pasukan perang, wa iqamati solah, ketika qomat ataupun azan, wa nuzulil ghais, ketika turunnya hujan rintik-rintik itu pun boleh minta doa, punya mustajab. Masa mana lagi? Sikit-sikit lah kita bincang. Ketika mana lagi doa mustajab? Ketika nak mati. Tuan-tuan esok kalau takdir nak mati, banyakkan berdoa. Ya, kita mana tahu kita mati. Tapi untuk orang hak dia rasa dah dia nak mati, dia berasa dah nak mati. Contoh aksiden misalnya kan, aksiden kong jatuh tepi jalan, nyawa-nyawa ikan masih ada bayang-bayang sedar-sedar nampak, tapi dalam hati rasa mati dah aku ni. Tuan-tuan banyakkan berdoa ketika itu. Banyakkan berdoa ketika nak mati. Ummu Salamah radhiyallahu anha ada cerita, pernah baginda Nabi ziarah rumah Abu Salamah masa tu hari meninggal dia, dan baginda dapati kedua-dua mata arwah Abu Salamah ni terbuka masa dia mati. Nabi pun pergi, Nabi pun bersabda, inna ruha idza qubida tabi'ul basar, fadajja nasun min ahlihi faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Ketika roh kita ni dicabut, mata akan mengikut roh, kata Nabi. Mata akan ikut roh tu pergi ke mana. Ketika itu keliling kelalang kita ni kelam kabut, maka kamu berdoalah untuk kebaikan, sebab malaikat akan aminkan doa kamu ketika itu. Jadi takdir nanti tuan-tuan berasa nak mati, doalah banyak-banyak.
So masa tu mustajab berdoa. Rasa sibuklah benda lain, hak duniawi ni, minta keselamatan azab kubur, kemudah mati, jangan sakit dan umpamanya lah. Baik, apa lagi waktu yang lain? Seterusnya waktu mustajab berdoa ini kita boleh buat lepas pada ni. Ketika mendengar ayam berkokok. Tuan-tuan kalau balik ni kan ayam bunyi kokok-kokok, tuan-tuan yang pekong pula dengan kayu apa semua, jangan. Rugi. Sebab doa ketika ayam berkokok mustajab. Hadis daripada Abu Hurairah, "Idza sami'tum siyahat dikati fas'alullaha min fadlihi fa innaha ra'at malakan." Ketika kamu mendengar ayam berkokok, angkat tangan berdoa, sebab ketika itu ayam sedang melihat kepada malaikat. Wa iza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billah minasyaitan. Tapi kalau kamu dengar bunyi keldai, donkey, maka hendaklah kamu mohon perlindungan daripada Allah, fa innahu ra'a syaitana. Sebab keldai itu sedang nampak syaitan. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi kita balik kampung atau di rumah kita bunyi ayam, kok 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 kok, dia nampak malaikat. Tuan-tuan berdoa, ya Allah gini doa. Tapi kalau pergi negara Arab, pergi ke Mesir ke mana-mana, nampak keldai, bising bangor apa semua, minta jauh daripada syaitan. Sebab keldai itu sedang dia nampak syaitan. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa lagi, ini yang terakhir lah. Antara waktu atau hari mustajab berdoa adalah hari Rabu. Ini rare sekali ni, jarang-jarang kita dengar. Hari Rabu, waktunya antara Zuhur sampai Asar. Tu ada dalilnya. Hadis daripada Jabir bin Abdullah, anna Nabi SAW da'a fi Masjidil Fathi salasan, yaumal Isnin, yaumal Sulasa, yaumal Arbi'a. Fastajibu lahu yaumal Arbi'a baina salataini fa'arifa al-basha fil wajhi. Sahabat cerita Nabi ni, dia suka pergi ke Masjid Fatah. Masjid Fatah di Mesir, Masjid Fatah di Madinah. Dia pergi 3 kali seminggu. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Dan kata sahabat, hari Rabu kami akan tengok muka Nabi ceria, merah, dia macam happy. Qala Jabir, falam yanzil bi amrun muhimmun ghalidun illa tawakhaitu tilka sa'ati fad'un fiha fa'ariful ijabah. Kata Jabir, tidak adalah perkara yang begitu penting dan berat kepada saya kecuali memilih waktu untuk berdoa yang tepat, dan antara caranya adalah dengan melihat gembiranya Nabi ketika itu. Maknanya kami tahu Nabi kalau balik ceria, makna doa dia mustajab. Jadi sahabat mengatakan, berdoalah hari Rabu antara Zuhur dengan Asar. Sebab Nabi balik daripada Masjid Fatah, dia happy. Dia Masjid Fatah ini, kalau tuan-tuan cari Masjid Fatah, tak ada di Madinah. Dia salah satu daripada masjid 7 di Madinah. Dia masjid ini dia gabungan 7 masjid kecil yang sebenarnya asalnya hanya ada 6 termasuk Qiblatain, iaitu Masjid Fatah, Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Masjid Umar Al-Khattab, Masjid Ali bin Abi Talib, dan Masjid Fatimah Az-Zahra. Kalau kita pergi ke Madinah, dia duduk di kaki Gunung Salak di bahagian barat Madinah. Dan masjid ini dinamakan Al-Fatah kerana tempat itu tempat Nabi semayang ketika Perang Khandaq. Jadi Nabi suka ke masjid itu. Masjid itu dia tak bina zaman Nabi, dia bina di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi sekarang orang-orang di Madinah pun memang amalannya itu. Hari Rabu, Isnin, Selasa, Rabu pergi Masjid Fatah. Hari Rabu antara Zuhur dan Asar baca doa. Macam kita nak pergi jauh lah, jadi kita buat di sini pun boleh kot hari Rabu. Sebenarnya banyak lagi waktu-waktu yang mustajab pula. Ada beratus tuan-tuan, tapi tak dan nak cerita semua, lapar perut belakang rayanya. Jadi saya kira sekadar itulah mustajab kot lah doa. Tuan-tuan nak habis cepat ceramah ni, jadi saya kira sekadar itu sajalah.
mesti yang disebut oleh imam tadi, kita sama-sama nak membantu pesantren ataupun pondok di Yala ni, yang mana diuji musibah banjir, difahamkan. Jadi marilah kita sama-sama membantu, yang mana petugas-petugas pun dah ada di belakang, nampak gayanya. Bantulah tuan-tuan, sebab ini saudara-saudara kita juga. Dan Nabi pun pesan, antara yang sangat bagus kita mustajab berdoa, doa yang orang tu tak kenal kita, dia tak tahu kita siapa. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi zahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khair qala al malak amin walaka bi mithlin. Nabi cerita ni, kata Ummu Darda, Nabi cerita setiap kali kita doa kepada seorang tanpa pengetahuan orang itu, dia panggil doa tu sebagai inda ra'si bizahril ghaib, doa orang yang tidak ada di situ. Macam orang di Yala, dia tak tahu kita doa ke dia. Jadi doa tu sangat mustajab. Bukan sekadar mustajab, setiap kali berdoa ada malakul muwakkal, ada malaikat duduk dekat kita, dia membacakan amin walaka bimithlin. Contoh kita doa, ya Allah berikanlah pada saudara-saudara kita di Yala ini keselamatan, kesejahteraan, jauh pada musibah. Malaikat yang duduk sebelah, dia doa amin walaka bimithlin, amin, awak pun dapat selamat juga. Kita dapat doa yang kita bacakan. Dia doa untuk orang ni, dia macam bola, baling ke dinding, balik kita. Lepas tu biar doa yang baik-baik je ke orang. Artinya kalau doa tak molek ke orang pun balik kita juga. Jadi doa biar doa molek-molek saja. Jadi begitulah hadirin hadirat muslimin muslimat sekalian, perkara-perkara yang dapat kita kongsikan pada pagi ini. Walaupun ada banyak lagi, saya kira sekadar itu dulu amalan-amalan doa yang boleh dibacakan pada waktu-waktu istimewa. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita dan aktiviti kita pagi ini diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.